Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa dia? Aida Zurin ya. Mungkin sebelum tu dah ada tak perasan ya. Siapa ni yang nampak tadi? Aida Zurin, Puan Zainon, Yan Yayan, Intan Aziz, apa nama, Peter Tan pun awal, Felita Ubara, Zari, Zunairi Muhammad, Sharifah Aziza, ya, Cik Akmal Musa, ya, Johar Joib, ya, apa nu, siapa lagi tadi? Felita Ubara, Zunairi Muhammad tadi, Sharifah Aziza, Cik Akmal Musa, ya, Johar dah sebut, Intan Aziz, Kak Syuk, Salimah Zakaria, Baba Hassan, Cik Akmal Musa, woi laju, Sharifah Azizan, Suhaili Hamid, Suhaili Mumtaz, wow, Suhaili Hamid pun ada, Mama belajar bahasa Arab dengan kita, ya, Sharifah Aziza, Nurida Mansur, Sabrina Daz, ya, Johar Suhaib kata dah sedekah subuh, ya, Kak Syuk dah sharing, like dan share guys, like dan share. Tanya, 122 dah dalam kelas tapi baru 22 share dengan 10 orang geng. Hiti Umi, jangan jumpa. Mami Nisa, good morning to you. Litava, Jono Yusuf, jangan jumpa ni. Waalaikumsalam Jono. Nur Hayati, Nadra Naizullah, biasa ada kawan kita. Hanina, ya, Aja Zainun tadi, Amalia Amira, Saadin, Litava dah sebut, Saidil Lamin, Nalbi Ani, Siti Aisyah, Ina Zalina, Siti Nuria, Arlusen Yima, Adlusen, ni jangan jumpa ni. Akil, Naufal, Salwati, Uti, Nurhayati, Masina, Nazmi, Siti Aisyah, ya, siapa lagi? Wah, ni memang berduyun-duyun ni. Muslihah Musa, ya, Ismailu Osman, yes, Syam Voli, Syam Voli pun jangan jumpa ni. MN Samsul Kama, Saidin Lamid, biasa, Cik Akmal Musa, kawan lama, Muhammad Azli, Muslihah, Sabrida dah sebut, Fadila, ya, lepas tu Kutut Molin, lama tak nampak Kutut cikgu ni, ya. Kutut Molin, good morning to you. Zainab Hassan, Suryati, Hanisa Hassan, Ima Awi, Cik Nun Abu Bak, Nurain Majid, Fauzia Ismail, Munma Isma, ya, Muhammad Syafi, penama Syam Wali dah sebut tadi, Danny Mana, Sarimah, Mamian, ya, Muslihah dah sebut, Mona Maria, Suryati dah sebut, Muhammad Asrar, Jono Yusuf tadi dah sebut, Intan Faziani, ya, Nurin Majid dah sebut, siapa lagi? Yang belum, Nur Aisyah Mahad, Sarifah Nur, macam nama Tok Mak, Aslamiyah, Fatimah Kamarudi, Pian Jani ni jangan jumpa ni. Bunga Melati, Umi Kalsum, 152 shares dah, very good, make it 200 and then we continue. Acula, Nuran Majid dah sebut, Salasia Muradi, Anissa Hassan dah share, terima kasih Anissa. Nora Muhammad dan share, bagus. Nurisha Zakaria, mudah-mudahan Nur Aisyah, mudah-mudahan semua dapat pahala, ya. Mun Maisma pun dah share, Tok Bah, terima kasih. Faizatul, tolong share, ya. Rifah Marjan, dia dah sedekah subuh, tahniah. Tok Abah pun ingat sebab semalam terlupa, ya. Tok Omar kena ingat. Jamilah Mat Chan, Fauzia Arifin, Rifah Marjan, syukur Alhamdulillah, Umi Kalsum, ya. Siti Afsah, Nurain, ya. Didi Zari, jarang jumpa ni, ya. Hajah Syarifah Sondono, ada. Ana Zandar, ya. Dan sharing, terima kasih. Dah 228 dah. Oh, lama dah. Patch Adam Tori, lama tak nampak. Azwa, Noren Majid, Fiona, apa nama, Edwin, Fiona Armani, Arman Bai, Jithan Edwin, good morning to you, ya. Okay, Zarina Hassan, ya, Salmi Mizab, Hani Muhammad Shah, Wong Jowo, alas, jumpa geng je kita boleh start. Ainun Zima, Suana Aziz, ya, Syarul Anwar, dan Sandra Ellen dan share. Terima kasih. 249 shares, 300. Wow, fantastic guys. 300 already in the class after 5 minutes. Yeah, so
kita ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera. Kita ucapkan happy birthday to you, happy anniversary. Today is Thursday, Today is Thursday. Today is Thursday. So tomorrow is Friday. TGIF, thank goodness Friday, So Tok Abah excited hari ni. Sebab hari ni Tok Abah pukul 10 nanti akan bersama dengan warga kerja dan para pelajar, pensyarah pelajar dan kaki tangan FEP, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Ni dijemput oleh Dr. Hakimi, dia punya timbalan dekan, So Tok Abah akan bersama mereka pukul 10 sampai mungkin pukul 12 kot, So I'll be giving them a talk on bagaimana nak jadikan belajar yang mencari ilmu dan bekerja yang berkat sebagai ibadah. So seronok. I am excited. Malam tadi pun repair balik nota-nota Tok Abah sampai jam lebih kurang pukul 12 kot. Sebab malam tadi Tok Abah lepas kelas bahasa Arab, Tok Abah ada masa terus repair sampai pukul 12. Lepas tu rehat. Alhamdulillah. So yesterday was a long day for me. Lecture dekat 3 jam. Lepas tu 3 jam. Lepas tu kata orang tu, kita buat nota, ada buat rakaman. That was a full day untuk orang umur 71 tahun. So today we are talking about continue tips untuk memotivasikan diri. How to motivate yourself continuously. Sebab ramai orang sibuk mencari rangsangan daripada luar. Kadang-kadang dia komplain pun, aku ni tak bermotivasi sebab meja pun gogek-gogek. Meja gogek-gogek. Ni orang Kelantan koyak kan. Meja gogek-gogek tu goyang-goyang. Kipas pun tak betul. Tingkap pun ketat nak buka. Muka member pun semua ketat. Semua disalahkan luar. Padahal motivasi yang hakiki datangnya daripada dalam. Not from luar. Itu kata tu orang biasa-biasa je yang dipengaruhi oleh persekitaran. Kan Tok Abah cakap ikan yang tak ada minda, otak tak ada otak lah. Ikan yang tak ada minda pun tak terkesan dengan air masin. Ikan kembung, ikan tongkol, ikan apa-apalah, ikan parang, ikan kerapu, Tok Abah minat, ikan merah, semua berenang kat air yang masin tapi tak jadi masin. Sebelum mati, dah mati baru jadi ikan masin, salted fish. And yet you guys dengan minda yang hebat, dengan emosi, dengan pelajaran, dengan ada sifu, ada cikgu, ada FB, ada you punya IG, ada TikTok kau, and yet boleh mudah terkesan dengan persekitaran, and you blame the environment kalau tak bermotivasi. Apa punya manusia berbanding ikan? Ikan pun lebih hebat dari mu. Boh, ikan pun hebat mu dari mu. Okey, sajalah kan. Dan program kita dibawakan oleh so, ada perubahan date tarikh. Tok Abah Sembilan sebut silap jom jadi warga kerja yang berintegriti. Jom jadi pekerja warga kerja yang berintegriti. Bukan 17, 18 Julai. Sebab ramai sangat orang minta suluh pupus sikit sebab mereka nak buat persediaan ramai. Agensi dan kerajaan dan swasta yang nak hantar ramai peserta. Sebab mereka minta nak pergi ke kilang, ke pejabat, ke agensi masing-masing. Tapi Tok Abah punya pegawai, Puan Nur Zaliah kata janganlah. Tok Abah tu dah bangka, umur 71, tak larat dia nak pergi office ke office, dewan ke dewan, agensi ke agensi. So kita buat online lah. Jadi kecuali lah kalau ada special occasion yang mungkin kita rayakan, itu pun kalau di sekitar Lembah Kelang. Kalau jauh-jauh tu tak larat. Pernah satu hari tu Tok Abah bertravel ke Penang, jalan ke airport dengan sana sini lebih kurang dalam 8,000 step. Biasanya target 5,000. Orang dah tua, dulu 10,000 lah, sekarang kena 8,000. Ya Allah, satu malam krem kaki. Dah lama tak krem. Tok Abah dah bertahun tak krem, tiba-tiba krem sebab mungkin lah, hati tetap rasa macam orang muda, tapi jalan dah tak larat. So you must understand your biological, psychological, physical, emotional limit. Kita kadang tak tahu limit kita, then we are in trouble. Alright. So pada hari ni kita akan fokus sebab tiga bahagian pertama, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3 Tok Abah cakap tentang apakah antara punca kita tidak bermotivasi. So hari ni kita bincang how to really motivate yourself from inside out. Ni berkaitan dengan MQ. Dalam banyak-banyak Q, IQ biasa, EQ biasa, SQ, spiritual quotient biasa.
Now kita cakap tentang MQ, Motivation Quotient. Aras kepintaran kita untuk memotivasikan diri kita secara automatik, secara dalaman, ya, tanpa perlukan rangsangan daripada luaran. How to motivate yourself, ya, as an auto motivation, MQ, Motivation Quotient. Jarang orang bincang MQ, ya. Mungkin konsep tu orang tak pakai, tapi Tok Abah pakai. MQ, Motivation Quotient. How one is able to motivate oneself, ya, secara automatic, secara dalaman, from inside out. Nombor 1. Terus, ya. So, orang bertanya macam mana nak join kita punya webinar tadi. Menjadi pekerja yang berintegriti. Bos-bos, send. Ada link kat atas tu. Cikgu Nadia dah buat. Kat link tu ada, dia dah total link. Ya, link tu Tok Abah punya complete, ya. Dengan produk ke, dengan program ke, dengan webinar. Semua ada kat situ. Cantik dah, kemas. Yang all in one shop. Macam satu mega mall. Gitulah. Nombor 1. Bila Tok Abah tanya orang, saya ni nak bermotivasi, tapi kadang up and down lah Tok Abah, what I masa betul tu. Tok Abah tanya, berapa kali satu hari awak berdoa untuk bermotivasi? Berdoa untuk bermotivasi? Macam mana tu? Ya Allah, oh Tuhan, oh kadih balik kalau orang Hindu, oh my God, OMG. Jadikan aku orang yang sentiasa bermotivasi, ceria, good mood, positif, ya, tidak stres bila kat pejabat, tidak stres bila balik rumah walaupun dah kerja 10 jam. Berapa orang yang berdoa? Rupanya orang terlupa nak berdoa. Ya, berdoa itu satu mental programming, psychological programming. It is psychosocial, psychological, social and intellectual programming sebenarnya. Jadi kalau kita berdoa untuk benar-benar bermotivasi, you'll be surprised how you can maintain your motivation. Berdoa, mintalah. Ud'uni qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, engkau doalah, aku akan bagi. Tapi awak dan Tok Abah kadang terlupa. Tok Abah pesan kat you untuk Tok Abah ingatkan diri Tok Abah. Ya, Tok Abah bangun pagi je, terus ya Allah, jadikan aku sentiasa ceria, good mood, bersemangat, bermotivasi agar aku dapat merangsang orang untuk berubah ke arah yang lebih positif. Pagi tadi Tok Abah bangun, senyum, menghadap kiblat, berdoa. Itu rutin Tok Abah sejak 40 tahun yang lalu. So you got to walk your talk. You got to be motivated to motivate others. Awak kena ada api untuk bagi api kat orang. Awak tak isap okok, tak ada api. Macam mana? Cik, ada api cik? Saya nak isap okok. Ada orang bertanya UAI, Ustaz Zaidrus pun sama ditanya dengan Datuk UAS, Ustaz Abdul Somad dari Indonesia. Ustaz, di syurga ada rokok tak? Ada. Mana boleh, kat syurga semua ada. Wah, nasib baik, kata si pisau rokok ni, nasib baik. Saya bimbang lah kalau saya masuk syurga, saya tak boleh isap rokok. Ada. Tapi itulah, apinya tak ada lah. Macam mana isap rokok? Apinya ada di neraka. Jadi kalau nak isap rokok, kena pergi neraka lah. Tak faham sudah lah kau. Ni ustaz-ustaz punya lawak. Bukan senang. Kadang-kadang tak lawak sangat lah untuk orang yang tak faham. Bukan tak faham, malas nak faham. Mana boleh, kat syurga semua ada. Kata guru tu apa? Just mention. Kau nak makan apa pun, nak minum apa pun, just mention Musang King. Kadang-kadang tak ada orang fikir Musang King sebab banyak makanan, hampir semua makanan lebih hebat daripada Musang King. Alah, sibuk kat dunia Musang King lah, udang merah lah, duri hitam lah, ya, macam-macam jenis, ya. Tapi kat sana di syurga nanti insya-Allah everything is, you cannot imagine lah. Dia berlipat-lipat ganda dia punya kehebatan. Ya, awak pun tak lapar, tak kentut, tak berok, kata ustaz yang mengajar kami. Tok Abah dengar sambil senuk dan bidadari, masya-Allah, tak boleh imagine lah. Ya, Allahumma salli Muhammad, ya. So orang perempuan jealous, dia dengar bidadari cantik-cantik umur 18 tahun. Habis kami ni macam mana kami ni? Kata makcik-makcik umur 60, 70. Allah, wanita yang soleha akan jadi ketua bidadari. Awak jadi ketua pada mereka. Baru bersedih sikit muka. Banyak macam-macam ni hilang kedut dia. Sebab dia tadi kata sibuk-sibuk, orang lelaki sibuk bidadari. Okey. So nombor 1, untuk sentiasa bermotivasi adik-adik, anak-anak yang dikasihi, ask from God, pray to God. Ya, berdoalah. 391 dalam kelas tak sampai 400, ya. Yang share 367. So make sure
Come on, bagi tahu kawan-kawan lain. Untuk apa bagus Ustaz? Zurinah Muhammad Isa. Dia ketawa panjang pula. Dia 3 kali dia bagi ikon ketawa. Zurinah Muhammad Isa, Taini Abdullah, ya, Siti Hajar Ahmad, Fauzia Ismail, Wafa Nurul, Ros Khaider, Muhammad Sa'ad. Ni jangan jumpa ni. Dunia Darian ada. Yang Maria Alana, ya. Dia dapat daripada Hajar Zainun kontak dia. Zulastri JD, lama tak nampak ni. Norma Basar ada, Syarifah Azizah dah sebut, Narima Ismail ada. Oh, Dr. Narima pun ada, ya. Sarah Murni Haryanti, ya, Nurul Aini, Cik Su, ya, Stila Ella, dan yang lainnya lah, ya. So 391 mesti dalam kelas, dalam FB Live. Takkan ya, come on. Ya, just like and share with your friends so that make it 400 and more lah. So that you share what you get. Okey, nombor 1. Jangan lupa ya, doa lah. Berdoa. It is very powerful. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang yang beriman. It is a powerful tool yang ada dalam diri kita, within our reach, within our control, kita tak gunakan. Apa cerita? Ya, awak ada modal, ada sumber-sumber tapi tak gunakan. Jadi kita rugi ya. 1. Nombor 2, as always lah ya, jangan boring ya. Tu Abah ulang. Cara kedua untuk memotivasikan diri secara konsisten, secara istiqamah, ialah dengan kenali diri kita dengan sebenar-benarnya. Ya, semalam ke? Ya, semalam tu Abah pun ada program semalam dengan siapa? Oh, semalam dengan orang Perak. Semalam dengan orang Perak ya, dengan SUK Perak. Sebab Abah terasa penat semalam sebab bercakap 2 jam setengah, dekat 3 jam ya. Lepas tu ada buat rakaman, lepas tu buat nota ya, 2 program nota dan sebagainya. Lepas tu berbincang dengan pekerja-pekerja, office staff. So memang full, letih betul semalam ya. Psychologically tired, mentally tired. Bila kita berfikir 1 jam, berfikir dengan penuh konsentrasi dan pentakulan 1 jam, sama banyak kata pakar yang mengkaji ya, pakar psikologi dan pakar fisiologi yang mengkaji, berfikir 1 jam, dia punya tenaga, energi yang digunakan dibakar lebih kurang sama dengan jogging 1 jam. Tak banyak beza. Jogging 1 jam penat tak? Boleh tahan lah kan. Banyak tak awak bakar kalori? Mungkin 400 hingga 600. Tengok speed dan tengok cara awak berlari ya. Dan berfikir 1 jam mungkin kena pakai sehingga 1000 kalori. Punya penat ya, kadang-kadang kita lepas mesyuarat yang penuh cabaran, kita bincang, kita perah otak untuk mencari solusi ya, atau selesaikan masalah. Kadang-kadang kita rasa letih sangat ya, padahal duduk aja dalam pejabat, dalam aircon ya, berbincang, tapi lepas tu penat. Lepas you tak perasan the processing in the mind, the thinking and the processing of the information to derive the solution. Awak pakai banyak energi. Sebenarnya kita kena kenal diri kita. Kenal diri kita yang sebenar. Dan kebanyakan kita tak kenal diri. Tawa selalu ulang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pesanan ulama. Barang siapa kenal akan dirinya yang sebenar, baru dia kenal Tuhan. You cannot understand, cannot know the God, the creator, Allah, selagi awak tak kenal diri. Dalam satu program tu, dia peserta banyak datang suami isteri. Apa favorite colour you? Saya tak ada favorite colour lah, Tok Abah. Semua colour okey. Your favorite colour kali isteri? Sama je macam saya. Tok Abah kata, I don't think so. I don't think orang perempuan tak ada favorite colour. Puan, apa favorite colour Puan? Saya favorite colour saya hijau. Tanya suami, what is your favorite kuih? Untuk pintu petang ke? Kari puff saya suka sangat, dan kuih dangai. Okey. Isteri awak? Sama je, sebab saya beli kari puff dangai, habis disapu juga. Isteri, apa kuih kegemaran? Saya suka kuih koci dengan Lopez de Esquera, kuih Lopez. Itu tak cakap pun. Yelah, kahwin pun baru 23 tahun. Tak cakap pun. Kebanyakan suami akan beli kuih yang dia suka.
Dan isteri kena adapt. Alah, laki aku ni asyik kuih gelang, kuih keria. Alah, mak bosannya dalam hati. Sebab dia suka tepung gomak. Dia suka tepung pelita. Dia suka kuih jongkong. Tapi sebab suami tak minat, suami tak beli, dan kebanyakan suami akan beli ikan yang disuka, sayur yang disuka, kuih yang disuka. Allahumma selamat, dengan tak perasan yang mungkin isinya lain dia punya cita rasa. Termasuklah Tok Abah. Dah kahwin 6 tahun baru perasan. Oh lah, pergi pasar Ramadan. Yang Tok Abah kan beli kuih Tok Abah lah. Kuih ketayap dengan kuih gelang tercampurkan RM1 dapat 5. Dulu RM1.5. Sekarang 5 ke 4 ketul kuih tu RM3. Oh, sekarang dahsyat. Dulu RM1 dapat 5-6 ketul. Tengok dekat kanan ni, dulu kat Bangi lah. So kita belilah kuih keria 1, ketayap ini kuih yang saya gemar lah. Bila saya beli RM1 je. RM1 dapat 5 jenis. So isteri pun beli kuih kegemarnya. Dekat meleleh mata tengok, ya Allah, kuih yang aku suka rumah dia pun tak. Isteri aku semua suka kuih yang lain daripada aku suka. Dia suka putu piring, putu bambunya dengan kuih tepung gomaknya. Tepung gomak. Saya tengok pun tak berari lah, kata orang Kelantan, tak berari. Tengok tepung gomak. Bak kata ni muka macam tepung gomak. Cerita musang berjanggut. Mungkin sejak itulah Tok Abah tak larat nak makan tepung gomak. Tapi bila makan, sedap tepung gomak. Itu Tok Mak punya favourite. So rupanya cita rasa suami dan isteri tak sama. Dan kebanyakan suami dia akan beli apa yang dia suka sampai isteri dan keluarganya kena adapt. Tetapi kebanyakan isteri dia akan tahu apa kegemaran suami, dia akan cari apa yang suami suka. Di samping dia kalau ada peluang dia beli. Anak bongsu Tok Abah tak boleh bau durian. Jangankan makan, bau pun tak boleh. Jadi keluarganya pula suka makan durian. Jadi kadang dia ada peluang kat luar makan durian, ya Allah, nampak dia punya gairah makan durian tu, kesian tapi kat rumah no durian berkorban. So itulah dia pengorbanan seorang isteri memang tak boleh dibayangkan. Okay guys, Tok Abah selalu akan bincang bagaimana nak kenal diri. Tok Abah kadang tengok je muka macam dalam kursus yang Tok Abah dalam kelas khusus psikologi tempat kerja. Tok Abah nampak, mak kata awak degil je, dia angguk. You anak yang bapa paling sayang macam mana tahu. You sebenarnya kadang susah nak buat keputusan je. Itulah masalah saya. So Tok Abah tengok je. Tengok 2-3 perkara, Tok Abah akan buat satu penilaian untuk kenal. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Nak berbicara dengan manusia, kita kena kenal dia punya kadar akalnya. So Tok Abah mengambil masa 40 tahun nak tengok orang, tahu perangainya. Dan Tok Abah check. Dan of course bila dah nampak hampir semua yang Tok Abah sebut semua tepat pada orang yang berkenaan, betul, okey. Nanti Tok Abah akan share bagaimana nak mengenal diri. So ramai orang yang datang ke program Tok Abah akan lebih kenal akan dirinya. Tak kenal sepenuhnya sebab masa kita singkat. Memang ada Tok Abah buat untuk grup yang tentu, just topik mengenal diri selama 6 jam. Itu solid. So kita terangkan. Tengok je tapak tangan, tahu perangai. Bukan nak meramal nasib Bukan nak meramal nasib. Itu syirik, berdosa. Tak boleh. Tapi Tok Abah tengok, awak ni keras hati rupanya. Nampak lembut. You ni keras hati. Sebab daripada tapak tangan, dapat jari-jari. Oh, perut you mendam-dagam ya. Macam mana tahu? Sebab Tok Abah nampak daripada line-line kat tangan ni bahawa dia tak cukup enzim dalam perut. Tengok, ini semua sikit maklumat ilmu tentang diri. Tapi you mudah risau Tengok tangan suami dia, ya Allah, dia ni walaupun banyak berfikir tapi tak risau. Betul, kata isteri dia. Dia memang banyak berfikir tapi happy jadi tak risau. Saya yang banyak risau. Macam mana Tok Abah tahu? Rupanya Tok Abah tengok line kat tapak tangan suaminya jelas dan tak banyak dia mencabang-cabang. Itu Tok Abah punya pengalaman 40 tahun. Isteri dia, line dia kabur dan all the lines, beribu lines. Itu tanda Allah punya kuasa, pengalaman Tok Abah mengkaji orang 40 tahun lebih. So ini orang yang banyak berfikir, banyak risau dan mudah stres. Contohlah kita, this is based on apa kata Abu Hamid Ghazali.
Siapa dia Abu Hamid Ghazali? Imam Al-Ghazali lah tu. Ya, Imam Ghazali tu namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid tu anak dia nama Hamid, Abu Hamid. Nama Imam Ghazali lah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Itu nama Imam Ghazali. Tok Abah baru cek malam tadi. Malam tadi coba cek. Tak malam Tok Abah belajar benda baru. So nama Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam ialah Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. Nama dia Muhammad, nama bapa dia Muhammad, nama atuk dia Muhammad, nama moyang dia Ahmad. Ahmad tu Muhammad jugalah. Itu Imam Al-Ghazali. Mana tak tahu? Malam tadi baru Google, baru cek Wikipedia, Abu Hamid Al-Ghazali. Muhammad Ghazali. Punya lama kita pegang buku dia. Apa nama? Ya Ulumuddin sejak Tok Abah muda, umur 25 dah pegang buku Imam Ghazali, tapi tak tahu nama sebenar. Itulah dia. Jahilnya Tok Abah ni. Sampai sekarang kena belajar sampai meninggal dunia. So, macam mana nak kenal diri kalau kita banyak tak tahu? Banyak sumber yang ada ni. So, tahu nampak je. Yang mengalah ni walaupun suaminya tegas, isteri pun tegas, ya. Ni dua pasangan ni dari Kelantan, dari Pasir Mah, ya. Dalam kelas Tok Abah tu, ya. So saya rasa suami kena mengalah ni, ya. Isteri tu Tok Abah tanya, lillahi ta'ala siapa mengalah? Isteri pun tunjuk suami. Padahal suami tu tegas, suaminya hebat. Suaminya memang hebatlah, tapi dia mengalah. Tok Abah tengok, oh, you kena berubah ni, you kena gini. You susah nak buat keputusan dia. Itulah masalah saya sampai stres. Saya memang susah bertangguh-tangguh sebab tak boleh buat keputusan. Tok Abah tengok je dah tahu dia susah nak buat keputusan. Sebab, itulah. Ya, ada dia punya maklumat yang Tok Abah nampak daripada sekitarnya, yang menjelaskan dia orang yang susah nak buat keputusan. Hence stressful. Hence mudah ada anxiety. Hence boleh ada depression. So solusinya senang lah. Dah tahu punca masalah, nak bagi solusi amat mudah. So, nombor 2. Kenapa tak bermotivasi? Kita tak kenal sumber diri kita yang sebenar. Rupanya aku ni anak sulung, ada kelebihan. Aku anak nombor 2, ada kelebihan. Aku anak tengah, ada kelebihan. Aku anak bongsu, ada kelebihan. Semua anak sama hebat, tapi tak serupa. Semua anak sama hebat, tapi tak serupa. Yang membezakan mereka ialah kekenalan diri, kenal diri, hati mereka, amalan mereka. Allah tak pandang siapa kamu. Allah pandang hati dan amalan kamu. So Allah tak pandang pun siapa awak. Keturunan awak ke, kekayaan ke, kecantikan, kekuatan ke, ilmu ke. Dan itulah antara sumber orang sombong. Kata Imam Al-Ghazali, orang sombong sebab kekayaan, sebab ilmu, sebab kekuatan, sebab keturunan, sebab adalah sebab dia sombong. Mudah-mudahan Tok Abah cakap ni kuat-kuat sikit supaya Tok Abah ingatkan diri Tok Abah, jangan sombong. Sombong itu sifat setan. Syaitan. Aba wastakbara. Ya, memang sifat setan itu sombong. Ya, sombong dan melawan. Ya, sami'na wa asaina. Aku dengar, aku bangkang, aku tak nak ikut. Itu perangai setan. Ya, so kenal diri, ya, dan itu dualah. Dan yang ketiganya, kenapa kita tak bermotivasi? Ini cakap tentang kenal diri pun tak boleh cakap 3-4 hari. So ini yang Tok Abah cuba kaji, ya. Dalam program ya 2 hari lepas tu, Tok Abah ajar tentang psikologi tempat kerja. Last part Tok Abah ada masa singkat dengan dia orang. Tulis satu ayat dan menggunakan grafologi. Tok Abah terangkan bagaimana nak kenal sifat masing-masing lah, sebab nak tengok seorang-seorang tak mampu. Cuma bila sampai saiz tulisan, grafologinya, artinya seni mengenal diri melalui tulisan. Tok Abah kata, oh, awak ni kena yakinkan diri. Ya, sebab awak ni orang yang hebat tapi kurang yakin diri. Tak nampak kehebatan diri. Macam mana Tok Abah tahu? Dia punya tulisan, ya Allah, Tok Abah kena, orang mata orang tua kena pakai magnifying glass baru boleh baca. Halus 3mm. Kalau Tok Abah ukur, Tok Abah dah ukur tulisan orang sejak 41 tahun yang lepas. So Tok Abah tengok aja tulisan orang, Tok Abah tahu saiz dia. Ini 9, 8, ini 12. Tok Abah boleh agak lah sebab dah lama sangat pengalaman kan. Dan orang yang hebat dalam dunia, ya, hampir semua 99.9% orang hebat dalam dunia, saiz tulisannya minimum 9mm. Kajian satu dunia, ya, termasuk kajian Tok Abah sendiri. So orang depan Tok Abah ni, peserta ni ada 2 orang yang tulisannya, satu 4mm, satu 3mm. Dan orang tulisan kecil ni, kata pakar grafologi yang Tok Abah belajar tahun 79, ya,
orang yang rasa rendah diri, tak berapa yakin, nak jadi pengikut, ya. Dia mungkin berjimat, dia mungkin orang teliti, dia mungkin orang yang sangat perfectionist, tapi dia tak tak nak menunjukkan diri, tak ada keyakinan, tak nak ke depan, tak ada bentuk sifat kepimpinan. Dia ada banyak sifat kepimpinan tapi tak nak serlakan. So, tak apa pesan, besarkan tulisan awak sehingga 9 mm sambil programkan. Macam berdoa lah. Ya Allah, aku besarkan saiz tulisan aku, jadikan aku seorang yang hebat, sifat pemimpin, orang buat kerja sampai tamat, orang yang pemurah, pengasih. So kita buat satu perubahan. Dan Tok Abbas pesan dan pesan dan pesan. Motivasi kena melibatkan perubahan. You cannot have increase your motivation, boost your motivation, elevate your motivation tanpa perubahan. Tak boleh. Ni kalau awak baca buku, pergi kursus tapi tak nak amalkan apa yang disampaikan oleh cikgu, oleh mentor, oleh sifu, awak boleh bersemangat 3 hari. Lepas tu padam balik. 2 hari, 3 hari bersemangat. Lepas tu padam sebab awak tak lakukan perubahan. Tapi kalau awak lakukan perubahan, contoh perubahan yang akan membuat satu lonjakan saujana dalam kehidupan yang Tok Abbas pesan dan pesan dan pesan ratus ribu kali lah sejak muda. Bukan ribu, ratus ribu. Solat taubat tiap-tiap malam, istighfar minta ampun kepada Tuhan tiap-tiap malam 100 kali, maafkan semua orang. You dengar Tok Abbas cakap pun dah lebih dari bosan lah. Tapi itu satu mental trigger, ya, satu amalan simple. Bukan simple. Kalau untuk dah biasa, sangat-sangat simple. Kalau tidak, senang nak maafkan orang. Kau tak kena tipu, tak kena sabotaj, tak kena fitnah, tak kena. Dan Tok Abbas pesan dan pesan, memaafkan orang itu bukan awak nak senangkan orang itu, ya. Awak nak repair hati awak, awak nak sehatkan diri awak, awak nak bersihkan hati awak, awak nak buka pintu rezeki, awak nak tarik hidayah dari Tuhan dengan awak maafkan. Dan awak nak masuk syurga. Salah satu sifat penghuni syurga sentiasa memaafkan semua orang setiap malam. Tok Abbas dah sebut ni berapa ribu kali? Ribu kali. Tapi bila kita survey, ramai yang masih terlupa, enggan, tak kisah, tak nak, ya, tunggu umur 60 baru nak maafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Nak tunggu pencen umur 60. Apa punya manusia, dan dia sengsara in the meantime. Because when you forgive others, you are doing a big service to yourself. Itu anugerah terbesar. Kemaafan dendam yang terindah. Kan ada lagu kemaafan dendam yang terindah. So awak balas dendam dengan memaafkan orang itu. Kesannya awak jadi hebat, jadi tenang, jadi sehat, pintu rezeki terbuka, awak makin berjaya, makin positif, makin bermotivasi. So awak balas dendam dengan jadi hebat, jadi positif, jadi bermotivasi, lebih berjaya. Kemaafan dendam yang terindah. Dan kata siapa seorang, Ali Abu Talib, jadikan dendam awak motivasi untuk jadi lebih cemerlang. Lebih kurang begitulah kata Ali Abu Talib, ya. Kata-kata yang sebenarnya Tok Abbas tak ingat lah, tapi maksudnya kurang lebih begitulah. Balas dendam dengan jadi lebih hebat, lebih berjaya, lebih cemerlang, lebih bermotivasi. Gitu, ya. Alright, dan ingat, ya, program kita hari ini, bila kita dibawakan oleh webinar Tok Abbas pada 18, ya, semalam cakap 17 silap. 18 hari bulan 7 tolak ke belakang sebab ramai minta ditangguhkan untuk dapat mengantar lebih ramai peserta. Ni sampai ke Sabah pun dah kontak, Sedco pun kontak kami dan banyak agensi lain lah, ya. Orang Kemas lah, orang mana tu, SGO Perak pun Tok Abbas sebut dengan Cik Firdaus, ya, timbalan penolong Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan. Ada Cik Fadilah, dia punya staff. Dah cakap kat dia, hantar, ya. Okey Tok Abbas, kita akan hantar, ya, beberapa orang staff untuk webinar menjadi pekerja yang berintegriti. Integriti satu kemestian, bukan satu pilihan. Integriti ialah melakukan benda yang baik secara terbaik bila orang tak nampak, ya, di belakang orang tak tahu. Dia tak minta puji-pujian. Dia buat kerana Allah. Itu integrity. Dan we have problems, lots of problems in the context of integrity di Malaysia.
So jom kita pertingkatkan ya. Dan ramai orang berintegriti, dia punya kehidupan masya-Allah ya. Rumah tangga lebih bahagia, rezeki lebih berkat, anak-anak lebih baik, anak-anak berjaya dunia dan akhirat, anak-anak lebih mudah mendengar cakap sebab rezeki nak dia bawa balik ke rumah lebih berkat sebab dia bekerja dengan penuh integriti, tak mengular. Semalam pun ada, 2 hari lepas ada bertanya, what if staff saya ni suka mengular? Ya, suka ni orang muda-muda suka mengular, suka monteng. Apa cara saya nak sihat? Yang keduanya ditanya 2 soalan. Ni saya ada staff yang dah lebih berumur dari saya. Ya, dia mungkin umur 40, staff saya umur 55, dekat nak pencen. Susah nak dia nasihat. Macam mana nak nasihatkan orang yang lebih tua daripada saya? Itu 2 soalan daripada seorang peserta 2 hari lepas. Ataupun bagilah penjawapan. Sebenarnya program patut habis pukul 4.30, tapi kita lanjutkan dengan sesi soal jawab sampai 6.25. Kita kena berhentikan sebab belum solat asar. Jadi kita kena berhentikan untuk solat asar dan sebagainya. Gitunya. So sonok ya, sonok Tok Abah berkongsi ilmu sebab Tok Abah dah sebutkan jangan mati dengan jadikan kubur kita tempat yang paling mahal. Banyak ilmu yang hebat-hebat tapi kita tak bawa ke kubur. Ya, kita tak bagi kat orang di dunia tapi kita bawa ke kubur. Ada bakat yang hebat-hebat awak tak serlahkan, tak keluarkan, tak gunakan jadi aset. Awak bawa bakat yang hebat itu dalam kubur. Banyak pengalaman yang sangat berharga awak tak kongsi dengan orang, awak bawa ke kubur. Jadi tanah kubur jadi tanah tempat yang paling mahal dalam dunia. Tok Abah dah sebut kan banyak kali kan. So jangan mati dengan tak meninggalkan apa yang patut awak tinggalkan. Tinggalkan ilmu, tinggalkan pengalaman, kongsi semua apa-apa potensi yang ada awak keluarkan untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, malah aset kepada dunia. Jadi awak akan sentiasa bermotivasi sebab awak jiwa khidmat. Sebab salah satu cara nak bermotivasi ialah beri khidmat. Beri khidmat sebab kita ni semua orang baik. Orang baik kalau buat baik rasa bahagia dan bermotivasi. Orang baik kalau buat baik dia bermotivasi. Ya, orang jahat buat baik pun seronok. Tok Abah tanya orang jahat lah. Ya, orang yang dianggap jahat siapa? Banduan-banduan. Yang mereka buat silap lah, bukan orang jahat, buat silap. Dan Tok Abah tanya mereka, ya kalau dia buat gini apa rasa? Mereka kata kami rasa bahagia sangat kalau dapat tolong kawan, dapat tolong sama-sama kawan tolong menyamun, tolong pukul orang. Kami rasa sangat berbahagia dapat tolong member bantai dia punya musuh. Penyamun, cakap penyamun, dia tolong pukul orang seronok. Macam malam tadi Tok Abah tengok Kindergarten Cop. Sajalah penat-penat buat kerja kan. Tok Abah tengok. Dah tengok dulu-dulu. Arnold Schwarzenegger. So Arnold Schwarzenegger nampak ada budak tu kena pukul oleh mak bapaknya. Tengok tu bapak lah. Dia kena pukul. Dia pun kejar keluar. Dia cakap kat isteri tu rupanya pun kena pukul juga. So suami ada kat kereta. If you hit your kid again, I'll hit you. Dia kata, who are you? Kata dia bantainya. Arnold Schwarzenegger, dia jadi polis kan, dia bantainya bapak tu, ditumbuknya. Cikgu besar nampak. Cikgu besar tu perempuan, panggil ke pejabat. Dia pun kata gini. Ya, dia ni orang yang baik. Dia ni cikgu baik. Polis jadi cikgu tadika. Dia lepas tu cikgu besar tanya, minta maaf, awak kena cakap jujur, jangan tipu saya. Baik, kata Arnold Schwarzenegger, tak ingat apa nama dia dalam cerita tu. Apa rasa awak tumbuk bapak budak yang suka pukul anak dia tu? You want a honest answer? Yes, I want honest answer. Jawapan yang tepat, jangan betul ya, jangan tipu. Saya rasa seronok sangat. Apa kata cikgu ni? Bagus, awak boleh keluar. Masa dah keluar tu, cikgu pun bantu tu buat ditumbuknya. Dia pun buat action menumbuk lah. Artinya bila yalah dah orang tu kaki pukul, dia pukulnya anak, dia dera anak dia, maka cikgu besar pun nak orang lain pukul bapak tu supaya baru merasa. Sebab orang yang memukul orang, suami pukul isteri, elok kalau ada orang yang kuat. Tok Abah dulu masa muda boleh lah dia tolong pukul ya. Sebab kita guru silat dulu. Tapi tak pernah pukul orang seumur hidup. Ya. So memang kurang ajar ya. Orang lelaki yang pukul orang perempuan, orang lelaki yang mendera anak, orang lelaki yang Allah yang suka menganiaya isteri dan sebagainya, ini semua maaf ya, sebenarnya orang yang sangat lemah, sangat pondan. Dia berani kat orang perempuan aja. Kalau awak berani sama-sama pukul orang lelaki lah. Kalau berani,
Orang yang awak boleh apa nama, tak boleh nak melawan, awak pukul. Ini apa punya bangsa ni? So Tok Abah cukup marah, cukup tak suka bila orang memukul orang lain, orang lelaki, perempuan, mak ayah, mendera anak-anak. Ini yang Tok Abah dengar kat berita tu, boyfriend isteri, boyfriend ibu pukul anak sampai mati. Oh, Tok Abah punya darah akan naik ke kepala. Ini kurang asam, kurang ajar, ya. Memang tak guna, ya. Dah lah dia boyfriend aja, pukul pula anak si ibu tunggal ni, ya. Sampai anak tu meninggal dunia. Umur anak tu 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun. Ni semua dalam berita. Dari masa ke masa anda dengar. Ni orang yang memang tak ada perut, tak ada hati. Ni orang kata tak ada hati perut, tak ada hati, tak ada perut, entah apa dalam badan dia, kosong kot. Ya, dia ni super macam setan lah, macam robot. Ya, so, okay, kenal diri. So, ingat, Tok Abah lupa, ya. Satu lagi yang menaja Ebilah kita pagi ni ialah ini Kodis C+. Ini satu apa nama anak Tok Abah punya produknya yang menggunakan bahan yang paling penting ialah Cordyceps militaris. Cordyceps ni herba yang betul dalam bentuk macam cendawan lah, yang sangat besar khasiatnya. You boleh Google apa dia Cordyceps militaris tu, apa faedahnya. Satu dunia pakai telah buat kajian betapa banyak antioksidannya, dia membawa tenaga yang merangsang pemikiran otak. Ni semua dia punya kesan, ya, long term. Bukannya makan terus berubah dah. Tapi Tok Abah ni makan ni sejak dah 3 bulan, ya. Memang jalan lebih sehat, sembahyang lebih mudah, naik tangga pun walaupun dah tua memanglah mengah juga, tetapi ringan lah berbanding 10 tahun yang lepas. Tok Abah nak naik tangga sengsara sampai nak kena operate tukar kneecap. Memang tukar kneecap kepada titanium. Itu dah doktor pakar pun dah pesan. Kawan Tok Abah tu kira dia angkat nama Dr. Zulkarnain. Dia kata, tukarlah Tok, saya bagi awak titanium punya yang terbaik, kita customize, you akan ringan berjalan, tak sakit kaki sampai meninggal dunia. Tapi bila tanya akhirnya dia bisik, gunakan yang original sampai tak boleh pakai, dan we talk about it lah. Yalah, tak adalah, bukanlah mahal sangat, mampulah. Ya, satu kaki mungkin 10,000 ke 15,000, not bad satu lutut, ya. Okey lah tu, boleh carilah rezeki, ya. Tetapi yang original jauh lebih. So Tok Abah pun exercise pagi-pagi, ya. Exercisekan kaki. Every time Tok Abah mandi, Tok Abah exercisekan, ikut kajian apa nama Ayurveda yang Tok Abah belajar, dan juga apa nama homeopati. Lepas tu kita makan Kodisipla ni, Masya Allah, kesannya luar biasa. Dan Tok Abah nampak yang paling ketara bila Tok Abah kena COVID, ya, 2 bulan lepas, memang sengsara, simptomnya teruk jugalah. Terutama bila batuk, ya Allah, macam nak pecah kita punya dada. Tapi asbab makan Kodisiplas ni, yang ada of course lah Cordyceps dengan vitamin C lah, ya. Maka vitamin C ni untuk menguatkan sistem imun, ya, dan di samping cantikkan kulit, dan ramai orang terlupa vitamin C menenangkan fikiran. Google lah, jangan terima bulat-bulat cakap Tok Abah, check. Dan insyaAllah betul lah tu maklumat tu. Sebabnya sangat luar biasa untuk mereka yang umur 30 tahun ke atas, dan memang dah dia punya apa nama ramai sangat yang dah guna sekarang, beribu-ribu, ya, puluh ribu yang telah dapat ni dan telah menggunakan, dan so far testimoni yang kami terima luar biasa, ya. Boleh jumpa semua, link ada kat atas, ya. Ini untuk mak ayah atuk nenek, opah, ya, Tok Abah, ya. Tetapi untuk anak-anak, ni Excel Plus coklat ni memang coklat, perasa, ya, coklat yang sangat lazat. So bagi anak, 1 biji pagi, 1 biji petang, jauhkan dari mereka, kalau tidak habis dimakan, sedap sangat. Tapi ni ada apa ni, vitamin C juga untuk immune system, kolostrum, susu awal lembu yang sangat besar faedahnya untuk pembangunan diri otak dan sebagainya. Ada buah tamar, ada susu, tak ada gula, ya, yang bahaya, ya. Lepas tu ada skim milk, ada DHA, ada biji teratai, yang menyebabkan tenang. Jadi anak yang makan ni akan seronok belajar, mudah konsentrate, fokus, ya. Dan bila berlanjutan, apa jadi? Mudah pandai lah in the long run. Bukan makan terus pandai, tak. Dia berubah. Tapi yang penting, bila mak ayah melaburkan sedikit, ya, apa nak, untuk anak-anak ni, untuk anak 2 tahun ke atas, maka mak bapak kena berubah.
Dan Tok Abah selalu sebut, mak bapak berubah dulu sebelum anak-anak berubah. Mak bapak pamerkan kasih sayang, beri masa, doakan kepala anak Fatihah, ayat kursi, alam nasyrah. Ya, pastikan anak-anak duduk menghadap kiblat. Mak bapak doakan guru-guru anak, guru-guru tadika. Mak bapak pesan ke anak-anak yang dah besar sikit, doakan guru-guru, doakan kawan. Ya, satu rumah tangga berubah sebab ada benda yang motivasi akan datang bila kita lakukan perubahan. Dan perubahan tu kadang-kadang kena ada sedikit benda yang gadget ataupun benda baru. Ya, ada novelty. Ya, suplemen yang kita, itu sebabnya suplemen untuk orang tua kondisi plus. So tak apa pun sono nak mula berjalan langkah makin kira, ya, makan kena tengok, diet kena jaga, ya, dan fikiran kena lebih positif, ya, maka kombinasi perubahan-perubahannya sebab ini sebagai pencetus perubahan. Tuan sahabat ingat ni pencetus satu keluarga berubah. Abang kakak lebih cakna, ya, mak bapak lebih, dan haramkan perkataan negatif, banyak doa mendoakan, beri masa, beri perhatian, banyak sentuhan. Wow. Ya, akan banyak perubahan-perubahan, ya. Itu dia. Ya, okey. Okey. So, tuan abang pun kena setiap awal. Sebab hari ni nak pergi ke UKM jam 9, tuan abang janji tuan abang akan sampai ke Poch, ya, ke Poch ataupun apa ni, Dr. Hakimi kata nak tunggu Tok Abah di Poch, ya, di depan, di foyer faculty. Pukul berapa Tok Abah? Sebab saya nak tunggu. Tok Abah kata from between 9:20 to 9:30. Rumah Tok Abah dengan UKM kalau dalam keadaan tak ada jam 10 minit. Kalau jam bagilah 20 minit. So Tok Abah akan bertolak sekitar pukul 10, sekitar 9 pagi insya-Allah. Reverse kereta 9 pagi dengan pasang 10 niat. Keluar rumah dengan berbagai niat, multiple niat, kita akan bermotivasi, bersemangat. Tok Abah ada pesan dan pesan dan pesan. Jangan keluar rumah tak pasang niat. Takut-takut dapat gaji, dapat puji-pujian, naik pangkat tapi tak ada pahala. Ulama pesan kat Tok Abah. Sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal, tindakan, pekerjaan, ya, Allah beri ganjaran, pahala berdasarkan pada niat. Awak pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat puji-pujian, dapat naik pangkat, dapat itu, dapat ini, dapat anugerah, tapi dapat pahala tak? Kata guru Tok Abah, nahi. Sebab tak pasang niat. So watch out, ya. Tok Abah pun pasang niat, ya, sejak tahun 87 sampailah pagi ni. Kalau panjang umur, Tok Abah bilang, ya Allah, aku pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal, nak cari ilmu, ya, nak sampaikan ilmu kepada kekitangan FEP UKM dan juga pelajar dan pensyarah dan semua staf lah, ya. Lepas tu aku nak cari kawan baru, nak jumpa kawan lama, aku nak buang dosa dengan bekerja kuat. Bekerja kuat sampai penat, kepenatan kita mencuci dosa. Aku nak buang dosa, nak sembuhkan semua penyakit, nak merangsang orang berubah, nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Kalau aku mati hari ini, Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Dan aku nak jadi sebab orang lain menjadi lebih positif. Jadi sebab, bukan kita boleh ubah orang, ya, kita boleh ubah diri kita sendiri. Itu pun dengan izin Allah. Kita tapi merangsang orang untuk berubah. Aku jadi sebab orang lain berubah. Itu doa Tok Abah, niat Tok Abah. Setiap kali keluar rumah ada 10-11 niat. Setiap niat yang kita pasang, niat baik, dapat pahala walaupun belum buat. Dan dapat tenaga, dapat inspirasi, dapat motivasi, dapat kata tu, semangat untuk bertindak. Comprende, faham, ya? So Tok Abah akan sambung besok. Tapi poin nombor 3, sebab Allah itu ganjil, Allah itu witir. Nombor 3, kenali your true calling. Dan kata tu dan kata tu, pasang niat untuk jadi yang terbaik. Ini akan menjadikan awak sentiasa bermotivasi. Jadikan aku cikgu yang terbaik di dunia. Okey, besar sangat. Di Malaysia, besar sangat. Di sekolah aku, itu paling kecil lah. Paling kecil, jadikan aku guru yang terbaik di sekolah aku. Di Lahad Datu, kata Cikgu Muhtaruddin. Di Kota Kinabalu, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, sekurang-kurangnya lah. Dulu masa Tok Abah bekerja, Tok Abah tanya, jadikan aku pensyarah yang terbaik di UPM. Starting point. Memanglah Tok Abah bukan pensyarah terbaik, tapi pasang niat untuk dapat kekuatan, semangat, motivasi. Pasang niat. Kita kalau nak dapat mencapai pucuk pokok kelapa, pucuk nyok, ya, kita kena kata tu, niatkan untuk sampai ke bintang. Ya, niatkan untuk menembak bintang, mungkin paling kurang kita dapat pucuk
pokok kelapa. Artinya kita pasang niat yang membakar semangat. Niat biarlah menyebabkan kita stretch, ya, meregangkan potensi kita. Senang nak mencapai bintang. Jadi kita kena meregangkan semua potensi kita untuk mencapai bintang. Paling minimum kita dapat mencapai pucuk pokok kelapa. Hebatlah tu. Berbanding pucuk bumbung rumah kita aja, ataupun mencapai paling tinggi atas busut. Gitu. Ya, so kenali true calling dan pasang niat untuk jadi terbaik. Ya, dan tu apa nak bagi hint sikit. Apa itu true calling? True calling ialah punca atau sebab Tuhan mencipta kita. Kenapa Tuhan cipta kita ni sebenarnya? Oh, rupanya untuk jadi anak yang terbaik kepada mak bapak kita, dapat membantu mereka. Itu true calling. Rupanya Tuhan cipta kita ni untuk jadi cikgu yang terbaik untuk mendidik anak bangsa, memandaikan manusia. Oh, rupanya kita ni Tuhan cipta untuk jadi tukang urut yang terbaik untuk dapat merawat, membantu ribu orang. Ada kawan Tok Abah, ya, dah meninggal dunia, Allah yang Pak Kop, ya. Dia telah mengurut dan membantu ribu orang. Dan bila beliau meninggal dunia, beribu-ribu orang solatkan jenazahnya. Dan hampir semua yang solatkan jenazah telah diurut oleh beliau. Ya. So, kita kena tahu apakah true calling kita. Dan Tok Abah dah bagi hint banyak kali. Nak tahu true calling kita ialah apakah perkara yang kita lakukan yang menyebabkan kita rasa seronok, bahagia dan rasa fulfilled. Kita rasa, ada kata tu, berbaloi hidup ini. Paling sangat seronok lah, sangat rasa macam nak sebut, ya, fulfill tu, sangat rasa puas hati. Apakah satu benda yang awak buat juga awak paling bahagia, paling seronok dan rasa berbaloi hidup ini? Itulah true calling awak. Tok Abah paling suka, paling rasa seronok bila dapat menyampaikan ilmu ataupun membantu orang, berkongsi maklumat sampai orang tu, yes, faham, kami tahu apa nak buat, kami tahu apa nak bertindak, we know what to do. Terima kasih banyak. That is my true calling. Samalah macam orang jadi chef. True calling dia lah memasak, jadi pakar masak, dapat didik orang. Dan chef paling bahagia apa? Bila nampak pelanggan dia makan dengan penuh gusto, dengan penuh selera, licin licau, ya. Dan dia kata, chef, sedap betul. Memang itulah hadiah yang terbesar untuk seorang tukang masak. Dia sangat bahagia, senyum aja, ya, senyum aja. Maka itulah dia true calling dia. True calling ialah sesuatu yang anda lakukan yang membawa kebahagiaan yang maksimum kepada diri anda. That is your true calling. So, dah kenal tak apa true calling anda? Jangan buat kerja sebab, ialah dengan sebab-sebab yang tidak menyeronokkan, atas sebab-sebab yang silap. Aku kerja ni sebab dekat dengan rumah aku. Kalau ada kerja lain aku lebih seronok, lebih best, tapi jauh. Kan? Wrong reason. Aku kerja ni sebab gaji dia okey. Benda yang aku seronok buat kerja tu, tapi gaji tak hebat sangat. Jadi aku memang tak naklah sebab aku kerja ni sebab gaji. Mula-mula memang seronok lah, boleh lah. Tapi selepas 5, 6, 10 tahun awak akan terbakar, burn out. Sebab awak buat benda yang awak tak suka just because of gaji. So don't do things for the wrong reason. Yeah, so cari peluang, cari jalan untuk seronok. Dan Tok Abah pesan. Yeah, orang yang bahagia dan ceria mampu menghasilkan yang terbaik. Only happy people can produce their best. Ni pakar-pakar psikologi buat kajian. Ya, kalau kita tak ceria, tak bahagia, boleh buat kerja, tapi kita sukar untuk menghasilkan yang terbaik. When you are happy, you are capable of giving your best. Kita kena ceria. Dan macam mana nak ceria? Kita ceria dan seronok bila melakukan kerjaya yang kita benar-benar seronok. Dan Tok Abah dah sebut kemarin, bila kita berjumpa dengan satu kerjaya yang sangat seronok, yang kita rasa puas hati dan membahagiakan, you akan bermain sepanjang hayat. You macam tak kerja, you bekerja, tapi sebab kerja tu seronok, macam main-main sampai akhir hayat, sampai pension. Bila anda bertemu dengan kerjaya yang anda sangat suka, minat dan membahagiakan anda, anda akan bermain sepanjang hayat. Kata Pramod Batra. Kali pertama tak berjumpa perkataan tu ialah, kata-kata ialah oleh Pramod Batra tahun 70-an, 80-an. Tak berjumpa tu. Lepas tu banyaklah pakar-pakar lain, sarjana lain yang menceritakan benda yang sama kurang lebih. Termasuk Kung Fu. Ya.
Alright, so besok kita sambung ya. So minta ampun, minta maaf, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru untuk mereka yang akan nikah esok, lusa atau tulat, ya. Dan selamat menjalankan tugas, selamat menjaga cucu, selamat buat kerja-kerja amal, selamat buat apa pun kebaikan. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan pada anda, buat apa pun terbaik hari ini, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa, ya. Ma'asalama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.